Share screen. Share. Sebelah kiri. Ada, nampak. Oke, bro.
Ramai kau orang. Waalaikumsalam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya dengar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita sama-sama buka program Jom Tanya Pakar kita pada hari ini dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله العليم. بسم الله Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagi pihak Pusat Islam dan Pembangunan Insan Universiti Malaysia Pahang merakamkan ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua penonton Facebook Live Pusat Islam UMP. Kerana pada hari ini kita akan jalankan satu lagi program yang kita telah tangguhkan semenjak daripada Perintah Kawalan Pergerakan, iaitu program Jom Tanya Pakar, konflik Iran, US dan China, polemik dan impaknya kepada dunia dan Islam. Bersama-sama kita pada hari ini yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof, Profesor daripada Akademi Tamadun Islam Universiti Teknologi Malaysia. Apa khabar Prof? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sihat Prof Okey, saya kira semua penonton kita sudah tidak sabar-sabar untuk menunggu lagi. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya dengan ini menyerahkan majlis kepada yang berbahagia Profesor Dr. Kamaruzzaman Yusof yang merupakan penganalisis politik dunia yang sering dipanggil oleh Astro Awani untuk mengulas isu-isu dan konflik yang berlaku di seluruh dunia. Jadi saya kira Prof adalah seorang yang berkepakaran untuk membentangkan topik kita pada hari ini. Tanpa melengahkan masa lagi, saya menyerahkan majlis kepada Prof. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang dikasihi dan dihormati saudara pengurusi majlis, pengarah dan ahli-ahli jawatankuasa, pegawai-pegawai pimpin UMP, pegawai-pegawai kanan universiti dan seterusnya, tuan-tuan dan mati sekalian. Kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kurnianya pada pagi hari ada teknologi moden untuk kita meneruskan program oleh pihak Pusat Islam. Jadi program ini mula-mula pada bulan 4 ataupun bulan 5 kerana faktor corona virus, maka kita tangguhkan, dan saya rasa amalan program yang baik ini tidak sepatutnya ditangguhkan. Sepatutnya kita teruskan dengan teknologi moden. Dan dengan adanya teknologi ini, ada yang gunakan Webex, ada yang gunakan Zoom, ada yang guna Skype. Semuanya ini hendaklah kita memanfaatkan terus menerus, menambah, khususnya berkaitan perempuan yang dikasihi dan mati sekalian. Pada ini diminta untuk membincang, iaitu kaitan konflik
pertembungan, mungkin adanya kerjasama antara tiga kuasa besar yang penting, ya, iaitu Amerika kuasa besar pada ini. Tetapi saya nanti peristiwa corona ini, COVID ini sebenarnya kepada permulaan kepada kejatuhan kuasa besar, ya, and di American kuasa besar yang kedua yang nampaknya sedang merempuh dan berjaya pada masa ini dari segi ekonomi, iaitu China, dan yang berada di tengah-tengah antara Amerika dan China dan sahaja Iran, keseluruhan masyarakat di dunia, terutama dunia yang disebut sebagai Asia, ya, kepada apa yang saya kongsi dalam peta ini, ya, kita akan dapati yang berlaku, apa yang berlaku di Timur Tengah, kesan daripada permainan kuasa-kuasa besar. Mengapa saya sebut tetapi pada masa ini, ya, kita dapati bahawa ianya kekal dan terus menjadi permainan kuasa besar. Jadi fokus kita pada pagi ini, tuan-tuan dan puan sekalian, yang pertama ialah tentang Amerika, yang kedua ialah tentang China, dan yang lebih penting ialah apakah kesannya kepada kawasan yang disebut sebagai kawasan Asia Barat. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan hormati sekalian, kita dapati kawasan ini adalah merupakan satu pendahuluan, kerana jika sekiranya saya tidak membincangkan hal ini, tuan-tuan tidak dapat melihat kepentingan kawasan ini, maka kita tidak akan melihat bagaimana Amerika dan juga China berkonflik, bergaduh. Selain daripada, ya, mereka berkonflik lagi kawasan yang nampaknya seperti baru berlaku, yang disebut sebagai kawasan laut Cina Selatan. Untuk pengetahuan tuan-tuan dan puan-puan, ya, Cina Selatan ini pada asalnya ialah laut Melayu, ya, asalnya ialah kerana apa? Kerana kawasan ini laut ini dikelilingi oleh suatu bangsa yang besar pada masa dulu yang disebut sebagai bangsa Jampa. Mereka berada di kawasan sebahagian daripada Vietnam, ya, mereka berada di kawasan utara Malaysia, juga tempat penempatan orang Melayu. Mereka tinggal di daerah, ya, Pahang dan juga Johor, juga tempat orang Melayu, dan mereka juga tinggal orang Melayu di satu kepulauan yang disebut sebagai Kepulauan Natuna. Ya, kalau Kepulauan Natuna ini, tuan-tuan boleh cek dalam internet, boleh tengok peta. Kawasan ini ialah kawasan yang diduduki oleh orang Melayu. Mereka bercakap bahasa dialek Terengganu. Jadi saya berbanggalah, saya orang Terengganu, ya, berbangga kerana apa? Kerana orang-orang Terengganu merupakan pelaut sahaja, bukan sahaja mereka berdagang pergi ke Siam satu masa dulu, tetapi mereka juga telah sampai ke Natuna Island ataupun di kawasan Kepulauan Natuna. Tuan-tuan dan puan sekalian, kita tengok kawasan ini adalah merupakan satu kawasan yang menjadi rebutan. Kerana apa? Yang pertama kerana kedudukannya yang strategik. Ya, yang keduanya ialah kerana mengapa dia strategik? Kalau tuan-tuan tengok sekali lagi, kerana ianya berada di tengah-tengah dunia. Maknanya Eropah ke Asia, ke timur, mereka terpaksa melalui kawasan ini. Mau ke Eropah, mereka tidak ada pilihan. Mereka terpaksa melalui jalan laut, ya, mereka terpaksa melalui Suez yang terkenal
ataupun diberi nama sebagai agama Yahudi. Begitu juga dengan agama Kristian yang asalnya dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam, merupakan kemudian diubah dan disesuaikan. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kawasan ini juga penting dan menjadi rebutan, terutamanya kerana mengandungi sumber minyak. Dia pernah mengeluarkan minyak, kira-kira 4 juta tong satu hari. Begitu juga dengan Iran suatu masa dulu pernah lebih daripada 2 juta tong satu hari. Menunjukkan kawasan ini adalah penting kerana minyak adalah sumber yang utama, bahan bakar yang utama untuk menggerakkan semua mesin, menggerakkan semua kenderaan dan juga semua alat-alat yang ada pada masa ini. Masyarakat yang ada di Timur Tengah ini, tuan-tuan dan puan sekalian, ada setengah orang menganggap mereka ini semuanya orang Arab. Jawabnya tidak betul. Kerana apa? Kerana kalau kita lihat, sebenarnya kawasan ini adalah kawasan yang menjadi tumpuan kepada 3 bangsa yang utama, iaitu disebut sebagai bangsa Arab dengan kepelbagaian kabilahnya, dengan kepelbagaian kabilahnya. Yang keduanya ialah tinggal juga di sana orang-orang Turki, 80 juta pada masa ini, dan di sana juga wujudnya orang-orang Parsi, iaitu di Iran, sempadan dengan Afghanistan, di sempadan dengan Pakistan, dan juga Azerbaijan. Mereka ini adalah juga penduduk tetap asal di sana, tetapi mereka semuanya mempunyai satu persamaan, iaitu mereka semuanya adalah beragama Islam. Faktor yang keempat, yang kelima yang penting juga yang membawa kepada kecamukan konflik yang berterusan ialah kerana Israel. Jadi isu yang kita sebut tadi 1, 2, 3, 4 telah sedia wujud dan boleh membawa pertikaian, perebutan khususnya di antara kuasa-kuasa besar. Tetapi pihak British sebelum mereka meninggalkan kawasan ini, mereka telah pun mencipta satu lagi masalah, iaitu dengan mewujudkan sebuah negara haram Israel pada tahun 1948. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dalam hati sekalian, maka apabila kita melihat daripada perspektif yang itu, yang nak kita lihat ialah siapakah sebenarnya yang merupakan pemain utama kepada kalau kita nak sebut membawa kepada konflik, dan pada masa yang sama juga kita boleh sebut juga dia akan membawa kepada kesatuan dan juga persahabatan di antara kawasan di Timur Tengah, sehingga akhirnya mereka boleh menjadi suatu kuasa besar untuk terus-menerus menjadi penampan kepada kehadiran, kepada percubaan yang dilakukan oleh Amerika dan juga yang dilakukan oleh China. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebut dalam slide itu saya tunjukkan bahawa besar sebelum dan selepas daripada revolusi Iran pada tahun 1979. Sebelum daripada revolusi Iran, Amerika bersama-sama dengan Iran mempunyai hubungan yang baik dengan Saudi, dengan Qatar, dengan Emirat, dengan Mesir dan semua kuasa-kuasa besar yang terdapat di Timur Tengah pada masa itu. Tetapi apabila berlakunya revolusi Iran, kita dapati berlakunya suatu perubahan yang sangat besar, yang sangat drastik, iaitu yang kita dapati Iran telah mengubah dasarnya daripada pro-Amerika kepada menentang Amerika, dan ianya berlaku berterusan pada masa ini. Timbul persoalan, mengapa mereka menentang Amerika? Apakah mereka menentang Amerika kerana Islamnya semata-mata ataupun apa? Yang ini, persoalan ini kita akan jawab selepas daripada ini. Cuma ada beberapa isu yang saya nak sebutkan tentang Iran ini secara ringkas supaya tuan-tuan dapat memahaminya. Yang pertama ialah tentang sistem pemerintahan. Kita dapati yang berkuasa sepanjang tempoh pemerintahan Iran pada zaman baru ini ialah satu kelompok yang disebut sebagai Ayatullah, ataupun disebut sebagai sistem wilayatul faqih, di mana mereka ini adalah merupakan kelompok yang sangat penting, mempunyai kuasa hampir sepenuhnya di dalam perkara-perkara ekonomi, alam sekitar, polisi luar negara, pendidikan, pilihan raya dan juga isu-isu yang berkait dengan
kependudukan. Mereka jugalah yang paling berkuasa menguasai ya dari segi ketenteraan, dari segi TV dan radio, majlis keselamatan dan melantik pegawai tinggi. Di bawah Ayatullah Ali Khamenei sekarang ini, dulunya Ayatullah Khomeini, ya ada dua organ yang sangat penting yang kononnya digunakan untuk menjaga kepentingan Iran sebagai sebuah negara Syiah yang terdapat di Timur Tengah. Yang pertama disebut sebagai Iran's Revolutionary, iaitu IRGC, dan satu lagi disebut sebagai Setat ataupun Sepah. Ya, ini tuan-tuan, kalau tuan-tuan tengok, ya, mereka bukan sahaja menguasai dari segi keselamatan tetapi juga mengawal selia kegiatan ekonomi. Namanya mengawal selia, tetapi sebenarnya mereka mengawal keseluruhan 2/3 ya daripada KNDK negara Iran pada masa ini, mengawal daripada GLC dan menguasai 68% ya daripada kegiatan ekspor, terutamanya ya ekspor minyak ke seluruh negara. Ini antara contoh ya apa yang mereka kuasai di bawah Setat. Yang tadi yang kedua ni di bawah Setat pula mereka menguasai dan memiliki harta 95 bilion ya US dollar, merupakan satu penguasaan yang sangat besar. Dan di bawah mereka adanya presiden. Ini gambar tokoh 3 presiden yang penting yang selalu disebut. Yang pertamanya ialah yang di atas sana yang sangat terkenal iaitu Rafsanjani, yang pertama di atas. Yang keduanya ialah ramai orang minat dengan Ahmadinejad, dan yang ketiganya ialah presiden sekarang ini iaitu Presiden Rouhani. Ketiga-tiga presiden ini pernah melawat Malaysia untuk meneruskan hubungan kerjasama dan diplomatik. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, masalah yang penting, yang besar yang berlaku di Iran ialah apabila ia terus-menerus menghadapi tekanan ekonomi yang ditekan oleh Amerika dan kuasa-kuasa besar sejak daripada tahun 1979 sampailah tahun 2015. Tetapi pada tahun 2015 kelompok yang disebut Amerika dipimpin oleh Obama pada masa itu telah mengambil satu tindakan, iaitu telah merungkaikan sebahagian daripada tekanan. Obama bersama-sama dengan 5 buah negara yang lain yang disebut sebagai 5+1 itu, antaranya ialah kuasa besar Eropah, kemudian Britain, kemudian Jerman. Mereka telah bersetuju untuk seperti persefahaman antara Rouhani, presiden yang ada, dengan pihak kuasa-kuasa besar. Akhirnya apa yang berlaku, tuan-tuan boleh tengok, bilion mereka pergi membeli pesawat, menghabiskan wang sebanyak 43 bilion, mereka membeli 100 pesawat, mereka dapat hasil minyak sebanyak 1.45 trilion, ekonomi juga baik, dan mereka mengeluarkan minyak, saya sebut tadi, sebanyak 4 juta ton satu hari, dan akhirnya mereka berjaya Trump datang tahun 2018, Trump telah membatalkan semua ini pada 2018, dan Trump telah menambah lagi tekanan pada tahun 2020 pada awal tahun baru-baru. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu aspek yang kita tengok boleh saya sebut sebagai positif. Yang negatifnya ialah rakyat membantah banyak kegiatan yang dilakukan oleh kerajaan daripada dahulu sampailah sekarang ini. Kalau tuan-tuan tengok, kerana apa rakyat membantah? Rakyat marah kerana pertama, mengutamakan bantuan daripada luar, korupsi banyak berlaku, rakyat menghadapi tekanan hidup, ekonomi yang sangat pentadbiran yang belum mantap, ada faktor prinsip politik Syiah yang rakyat membandingkan di antara apa yang ada dalam masyarakat Sunni, masyarakat Syiah yang sebenarnya dilihat lebih terbuka dengan menggunakan sistem demokrasi di banyak tempat, dan seterusnya
rakyat juga merasakan bahawa banyak hak asasi mereka telah dicabuli dari segi kebebasan, dari segi politik, rakyat dan sebagainya. Mereka juga menghadapi masalah ekonomi yang besar seperti yang tuan-tuan tengok itu, dan ini adalah contoh peristiwa korupsi, isu korupsi yang berlaku di Iran sehingga pada masa ini. Ada di kalangan mereka yang dipenjarakan, ada di kalangan mereka yang dihukum, dan ada juga diturunkan pangkat kerana apa? Kerana telah membawa lari wang. Jadi isu korupsi ini adalah isu bukan sahaja berlaku di Iran tetapi juga berlaku di tempat-tempat lain. Yang mereka mahukan supaya pertamanya ulama lebih peka dan inklusif, mengekalkan pemerintahan yang ada tetapi memperbaiki, menambah baik kepada sistem ekonomi dan seterusnya. Ini kesimpulan apa yang berlaku di Iran, tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi dan dihormati sekalian. Pemain yang kedua, seperti yang saya sebutkan tadi, bila kita bincang hal Iran tidak akan selesai kalau kita tidak tengok kepada Amerika Syarikat. Amerika Syarikat, tuan-tuan dan puan sekalian, berpegang kepada satu dasar yang disebut sebagai doktrin Truman, iaitu dasar untuk memastikan kepentingan Amerika diutamakan di seluruh dunia. Pernah diisytiharkan pada zaman Bush, Amerika menjadi polis dunia. Dan apa yang dilakukan oleh Trump pada masa ini, dia kata American First. Tetapi pokoknya ialah Amerika kerana kepentingannya di Timur Tengah. Yang pertama kerana minyaknya, yang keduanya ialah kerana kedudukan Israel, yang ketiganya ialah kerana nak menjual senjata yang mereka miliki kepada seluruh kawasan di Timur Tengah, dikatakan kerana pelbagai ancaman itu. Lalu mereka meletakkan tentera mereka, pengkalan tentera udara mereka ada 16, kalau tuan-tuan tengok termasuk juga di Saudi, banyaknya ialah di Iraq, kerana mereka masuk dan mengekalkan Iraq pada masa ini. Terdapat juga di Israel, ada juga 3 di Emirat. Kita ramai yang tidak tahu bahawa Oman juga sebenarnya adalah merupakan negara satelit kepada Amerika Syarikat, sehingga kalau berlaku sebarang kekacauan, maka mereka akan bergerak daripada Oman. Kerana apa? Di Oman, kalau tuan-tuan tengok di situ ada 3 selat yang penting yang suka saya sebutkan. Selat yang pertama ialah terusan Suez yang terdapat di Mesir. Itu satu. Yang kedua, di selatan Yaman itu yang menjadi punca kepada pergaduhan peperangan pada masa ini. Ceramah tentang Yaman ini, saya akan berkongsi maklumat dengan tuan-tuan pada hari Khamis malam. Nanti insya-Allah saya hantar link kepada pihak penganjur khusus tentang Yaman. Yang ketiganya, kalau tuan-tuan tengok, ialah di antara Iran dengan Saudi itu ada satu selat yang sangat sempit yang disebut sebagai Selat Hormuz. Selat Hormuz ini pemiliknya ialah 2 buah negara. Satunya Iran di utara dan di selatannya ialah Oman. Jadi Amerika meletakkan pengkalan tentera udara sebanyak 16 dan pengkalan laut 8. Kerana apa? Walhal ini bukan sebahagian daripada tanah milik Amerika. Apa yang mereka lakukan adalah mereka cuba untuk memastikan supaya kawasan Timur Tengah dikuasai oleh mereka secara langsung. Dan kalau kita bercakap tentang Amerika dan kaitannya dengan Rusia pula, kita akan dapati apa yang berlaku, iaitu berlakunya peperangan yang disebut sebagai Cold War, ataupun peperangan dingin di antara Amerika dengan pihak Rusia. Peperangan ini tidak pernah berlaku di Washington dan tidak pernah berlaku di Saint Petersburg, ataupun di Kremlin ataupun di Moskow. Tetapi peperangan ini yang bermula sejak daripada selepas tamatnya perang
2003 di Arab Spring, dan mereka terus menerus berlakunya peperangan, penjualan senjata, konflik dan sebagainya sehingga hari ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, itu sebenarnya yang berlaku dan itulah Amerika kehendaki. Kalau kita tengok, tuan-tuan tengok di sini jumlah tentera Amerika berada di Afghanistan ini sampai Januari 2020 sebelum berlakunya COVID-19 ataupun corona. Tuan-tuan boleh tengok jumlah tenteranya, walaupun di jumlah tentera itu memainkan satu peranan yang sangat signifikan, menunjukkan bahawa Amerika bersedia untuk mempertahankan kawasan ini daripada penguasaan kuasa-kuasa besar yang lain, terutama tradisi mereka iaitu China dan juga Rusia. Walaupun tentera berada di Amerika, kalau kita pergi ke Qatar, kalau kita pergi ke Saudi, pergi ke Mekah dan Madinah, kalau kita pergi ke Syria, kalau kita pergi ke Turki dan semua negara-negara di Timur Tengah, semua barang-barang yang ada di sana adalah made in China. Sehingga kopiah yang kita bawa balik daripada Mekah pun made in China. Serban yang kita bawa balik pun made in China, jubah pun made in China. Apa maksudnya? Maksudnya ialah China lebih mengutamakan penguasaan ekonomi. Kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita yang pernah pergi sebelum daripada corona baru ni, mereka pernah sampai ke Ethiopia, Addis Ababa. Di Ethiopia ini, tuan-tuan dan puan sekalian, antara pelabuhan, antara airport yang paling besar sekali di Afrika. Apabila mereka sampai ke sana, mereka diberi pilihan untuk membeli barang, sama ada nak gunakan US dollar ataupun nak duit yuan, iaitu duit daripada China. Begitu juga dengan apa yang berlaku di Nigeria. Kawan-kawan kita, pelajar kita yang ada di Gambia, mereka boleh guna duit Amerika untuk beli di airport, ataupun mereka boleh menggunakan duit China. Begitu juga dengan di Eropah, apabila pada ujung tahun lepas, awal tahun baru ni, bila saya pergi ke Ireland dan juga United Kingdom, bila kita sampai ke airport, dia ada dua tempat untuk kita nak pay wave. Sama ada menggunakan Alibaba, sudah tentulah daripada China, ataupun kita boleh menggunakan Visa ataupun Mastercard. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, penguasaan Amerika pada masa ini hanya dari segi ketenteraan dan akan hapus apabila sampai masanya nanti, tetapi China tidak begitu nampak jelas dari segi penguasaannya, tetapi dari segi ekonomi mereka menguasai. Masalah yang paling besar yang ada di dunia pada masa ini, yang juga menjadikan masalah besar kepada rakyat Amerika, ialah Trump. Kalau tuan-tuan boleh rujuk kepada satu buku yang baru ditulis oleh salah seorang penasihat Trump yang bernama Bolton, Bolton, kita akan dapati dia menyebutkan lebih daripada 100 kelemahan Trump ini, yang membawa kepada satunya ialah peperangan yang tidak sepatutnya berlaku di banyak tempat, terutamanya di antara Qatar dengan Saudi, di antara Saudi dengan Yaman, satu. Yang keduanya ialah pergaduhan yang tidak sepatutnya berlaku di antara Trump dengan China, dan juga peranan yang dimainkan oleh Trump secara berlebihan di Israel sehingga membawa kepada ketegangan, sehingga pemimpin-pemimpin Arab pada masa ini ada dua pilihan saja. Sama ada mereka nak dengar cakap Trump dan mereka seperti dipaksa, termasuk Saudi, Mesir dan lain-lain serta Jordan, untuk mengadakan hubungan diplomatik dengan pihak Israel, ataupun mereka akan ditekan daripada segenap arah seperti yang dilakukan oleh Trump terhadap Turki, satu. Yang keduanya terhadap Iran, dan juga yang ketiganya terhadap Qatar pada masa ini, kerana tidak bersama dengan Saudi Arabia. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, antara isu yang besar kalau kita nak tengok secara khusus di Timur Tengah ni, ialah isu apabila pihak Trump mengisytiharkan untuk menempatkan
ataupun memindahkan pejabat kedutaan Amerika daripada Tel Aviv ke Jerusalem dan juga memindahkan ibu negara Israel daripada kawasan Tel Aviv sekarang ini dipindahkan ke Jerusalem. Ini membawa kepada pergaduhan, pertelingkahan dan pertikaian yang tidak selesai sampai hari ini. Memang kita tidak dapat nafikan bahawa Trump ini mempunyai hubungan yang sangat rapat, lebih rapat daripada pemimpin-pemimpin Amerika yang lain sebelum daripada ini. Jadi gambar yang saya tunjuk ini ialah perempuan itu namanya Maryam, dan suaminya. Maryam ini memiliki keseluruhan mesin perjudian ataupun kedai judi di Las Vegas itu semuanya dikuasai oleh Maryam, dan inilah orangnya yang sentiasa menekan Trump supaya memindahkan ibu negara Israel daripada Tel Aviv ke Jerusalem seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi mengikut apa yang disebut oleh tokoh-tokoh pengkaji barat Amerika berkaitan dengan Trump ini, itulah istilah yang digunakan. Yang pertama, dia sebut Donald Trump is so ill-informed about the nature of his office. Tuan-tuan boleh bayangkan dalam buku Bolton disebut dengan jelas. Apabila disebut Finland, maka Trump pun mengatakan bahawa Finland ini letaknya ialah di Rusia. Menunjukkan bagaimana jahilnya Trump terhadap geografi. Kerana apa? Kerana dia bukanlah seorang yang satunya tidak ada maklumat, yang keduanya tidak mendapat nasihat yang betul kecuali oleh menantunya sahaja, iaitu Jared Kushner. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, dia sebut ill-informed, so openly mendacious, tidak boleh diharap, so self-destructive, merosakkan, dia mengikut sahaja sahaja yang rakyatnya hendak, iaitu apa? Tidak perlu lockdown semasa peristiwa berlakunya corona ini. Yang keduanya ialah sentiasa menyalahkan orang lain, menyalahkan China, dan akhirnya dia dianggap sebagai seorang yang tidak tak tahu malu. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, kalau kita tengok daripada perspektif yang ini, kita akan dapati bahawa memang sebenarnya Trump mewarisi pemain utama di peringkat global yang sebenarnya meneruskan konflik yang berlaku di antara ini. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang saya nak sebutkan, satu lagi peristiwa yang satu lagi negara yang juga penting ialah pemain yang keempat, iaitu Saudi Arabia. Isu yang berlaku kepada Saudi ini ialah suatu isu yang sangat penting untuk kita kaji. Kerana apa? Kerana ianya mempunyai kaitan yang sangat rapat dengan dunia Islam. Suka saya jelaskan, apabila diisytiharkan sebuah negara pada tahun 1932 iaitu negara Saudi, maka kita dapati berlakunya perebutan kuasa yang berterusan di antara anak-anak keturunan keluarga Saud ini, sehinggalah pada masa ini yang terakhir iaitu Raja Salman yang dilantik menjadi Raja Saudi pada tahun 2015, sepatutnya melantik anak saudaranya sebagai raja muda ataupun putera mahkota, tetapi sebaliknya dia melantik anak dia sendiri iaitu Muhammad bin Salman. Di mana tempat mereka bergaduh dan berperang, saya sebut secara ringkas iaitu Iraq. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, apa yang terkini? Yang terkini ialah satunya ialah Saudi menyerang Yaman mulai tahun 2015, berterusan, berkecamuk dan tidak selesai, merupakan kawasan yang pada masa ini kawasan yang paling ramai sekali berlakunya pelarian, satu. Yang kedua, lebih daripada 1 juta rakyat yang ada di Yaman pada masa ini menunggu masa untuk mati, terutamanya kanak-kanak dan wanita. Yang kedua, dan yang ketiga, ia menunjukkan
bahawa bagaimana kurangnya kewarasan pemimpin-pemimpin di Timur Tengah untuk menyelesaikan isu Yaman yang berterusan sampai hari ini. Sulaimani pada 3 hari bulan Januari pada tahun 2020 sehingga akhirnya berlaku pertembungan yang berterusan di antara kedua pihak, tetapi alhamdulillah ada yang mengatakan peperangan mungkin berlaku, tetapi peperangan dunia yang ketiga, tetapi alhamdulillah ia tidak berlaku, tetapi ia dapat dielakkan dan dapat diselamatkan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, yang seterusnya juga ialah yang terakhir yang tidak disebutkan di sini ialah mengenai dengan kehadiran China. Tuan-tuan dan puan sekalian, China cuba untuk menguasai beberapa pulau yang terdapat di Timur Tengah, maafkan saya, pulau yang terdapat di kawasan Laut Cina Selatan, tujuannya adalah untuk menguasai kawasan minyak yang terdapat di Laut Cina Selatan yang menjadi rebutan pada masa ini. Suka saya ingatkan, China inginkan beberapa buah pulau yang sebenarnya tidak ada penduduk. Tetapi mengapa China berminat untuk menguasai kawasan itu? Kerana jika sekiranya mereka menguasai kawasan itu, maka mereka akan dapat menguasai apa yang disebut sebagai international water, kawasan pengairan antarabangsa, dan sekaligus menguasai kawasan itu. Saya sebutkan tadi, China telah menjadi satu kuasa besar menguasai ekonomi di seluruh dunia. Di mana saja kita pergi, kita akan dapat melihat barang-barang China dan penguasaan China. Yang paling jelas, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah pengalaman saya apabila saya pergi ke Sri Lanka beberapa tahun yang lepas. Ditunjukkan oleh kawan-kawan, rakan-rakan daripada Sri Lanka menyebutkan bagaimana satu projek yang besar yang dibina oleh China, iaitu membina satu pelabuhan di atas suatu kawasan tanah yang ditambak. Tetapi akhirnya pada tahun lepas apabila kami ke sana untuk menghadiri program korban, telah dijelaskan bahawa kawasan itu telah dimiliki oleh kerajaan China. Kerana apa? Kerana kerajaan Sri Lanka gagal untuk membayar hutang yang dikenakan oleh China hasil daripada projek yang besar itu. Itu sebagai satu contoh yang paling besar. Begitu juga berterusan sehingga akhirnya China telah berlakunya peperangan di antara China dengan India pada minggu lepas sehingga menyebabkan kematian 10 orang rakyat tentera India di perbatasan, dan ini adalah merupakan sebagai satu contoh keganasan bentuk baru new aggression yang dilakukan oleh pemimpin-pemimpin China. Jadi China sekarang ini bukan sahaja menguasai kawasan Timur Tengah dengan penjualan senjatanya dan hubungan yang baik dengan Iran, tetapi juga China adalah merupakan satu kawasan yang sebuah negara yang cuba untuk meluaskan dari segi politiknya dengan cara penguasaan kawasan-kawasan di Laut Cina Selatan seperti yang saya sebutkan tadi. Jadi kalau kita melihat daripada perspektif yang itu, tuan-tuan dan puan sekalian, kita akan dapati bahawa ianya adalah merupakan beberapa peristiwa yang perlu kita lihat dan perlu kita teruskan untuk melihat perkembangan yang berlaku selepas daripada ini. Jadi saya nak berhenti di situ dulu, saudara pengacara majlis. Nanti kalau ada apa-apa persoalan kita boleh bincangkan, dipersilakan. Saya serah balik kepada Ustaz Asno. Silakan. Baik, terima kasih Prof atas pencerahan sebentar tadi. Teruskan Cik Asno. Terima kasih Prof atas pencerahan sebentar tadi. Ada tadi. apa-apa? Baik, terima kasih Prof atas pencerahan sebentar tadi. Semoga apa yang disampaikan Prof jelas kepada kita bersama. Saya masih lagi buka kepada persoalan, kepada tuan-tuan dan puan-puan yang ingin mengajukan persoalan, boleh terus berikan komen di bahagian bawah
video di Facebook page Pusat Islam ini. Ya, oleh kerana tajuknya ialah Jom Tanya Pakar, jadi saya hanya mengambil masa kira-kira 50 minit ya, selepas daripada ini kita akan bertanya, dan saya rasa mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang ingin bertanya ataupun sekurang-kurang ataupun boleh juga berkongsi dari segi maklumat terkini dan sebagainya supaya boleh menambah pengetahuan kita semua. Dipersilakan. Okey, sementara kita menanti soalan-soalan yang akan diutarakan, terlebih dahulu pihak penganjur mohon kemaafan kerana tak dapat memaparkan slide Prof sebentar tadi kerana ada masalah teknikal sikit. Saya cuba untuk paparkan tapi tak berjaya keluar. Jadi mungkin boleh kami dapatkan soft copy daripada pihak Prof untuk kami panjang kepada peserta kita, insya-Allah. Okey, insya-Allah. Baik, kalau begitu kita berehat seketika sementara menanti soalan yang akan diutarakan. minoriti di Yaman, mengapa tiba-tiba sahaja nama kumpulan mereka berencana naik seolah kumpulan mereka terlalu dominan? Mohon pencerahan daripada Prof. Sebelum kita teruskan, Prof boleh aktifkan. Okey, alright. Okey. Okey, terima kasih kepada Dr. Irfan yang bertanya ya mengenai dengan isu Houthi. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian ya, penduduk di Yaman ini adalah di antara masyarakat yang paling, satunya saya boleh sebutkan paling kuat beragama. Yang keduanya, mereka adalah kelompok yang paling tidak ada masalah dari segi hubungan di antara penduduk pelbagai mazhab ya. Dan seperti yang kita maklum bahawa di Yaman ini Nabi SAW bersabda yang berbunyi, Allahumma barik lana fi Syamina wa fi Yamanina. Maksudnya, ya Allah ya Tuhanku, berikanlah keberkatan kepada tanah Syam dan juga tanah Yaman. Maknanya kita yakin bahawa dengan doa ini penduduk di Syam ini bukan saja Syria ya. Syam ini termasuk 4 buah negara, iaitu Syria, Lebanon, tanah Palestin dan juga Jordan. Jadi Nabi SAW mendoakan kepada penduduk di Syam supaya diberikan keberkatan, ke penduduk di Yaman supaya diberikan keberkatan. Okay. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya sebut tadi di Yaman ini mazhabnya
ada dua yang besar. Satunya ialah mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, ya, Sunni. Majoritinya adalah Syafi'i, dan satu lagi ialah orang-orang juga penduduk di Yaman, iaitu orang-orang Syiah, tapi mazhabnya ialah mazhab Zaidiyah. Jadi kalau kita tengok dalam himpunan fatwa yang dikeluarkan oleh persidangan ulama yang dibuat oleh Mekah pada tahun 1970-an, menyebutkan dengan jelas, iaitu mazhab yang diterima di dalam Islam ini, ya, yang pertama ialah 4 mazhab itu, ya, iaitu Hanafi, Syafi'i, ya, Maliki dan juga Hambali. Yang kelima, ya, mazhab yang kelima ialah mazhab Zaidiyah, maknanya Syiah Zaidiyah. Jadi mereka ini ada mazhab yang disebut sebagai mazhab Zaidiyah. Ya, satu lagi ialah mazhab Ibadi, iaitu menjadi ikutan pengikut penduduk yang tinggal di Oman. Dan selain daripada itu, ada satu lagi mazhab, iaitu mazhab Syariah, ya, Imam 12. Tetapi kita kena ingat, dalam konteks di Malaysia, semua mazhab Syiah adalah, ya, difatwakan sebagai sesat. Ya, mereka ini masih Islam, tetapi mereka mengamalkan ajaran sesat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, cerita Yaman ini, walaupun mereka minoriti, saya sebut tadi, British menduduki Yaman sejak daripada abad yang ke-19. Mereka duduk di Yaman dan menguasai Yaman. Sejak bila? Sejak lama dulu. Ya, kerana apa? Kerana kawasan ini antara kawasan yang dikuasai oleh mereka dapat daripada pemerintahan kerajaan Osmaniyah. Apabila mereka British nak keluar daripada kawasan Yaman, mereka memberikan ini kekuasaan kawasan tanah di Yaman ini kepada orang-orang Syiah Zaidiyah. Jadi mereka menjadi pemimpin kepada, ya, di Yaman pada masa itu, walaupun penduduk majoritinya adalah Sunni. Tetapi selepas daripada mereka mencapai kemerdekaan, kita dapati kawasan itu dipecahkan kepada dua, disebut Yaman Selatan dan Yaman Utara, tetapi kemudiannya digabungkan. Peristiwa ini, kekecohan yang berlaku pada masa ini bermula apabila berlakunya Arab Spring, iaitu apabila berlakunya Arab Spring pada masa itu, yang dimulakan di Tunisia, kemudian merebak ke 13 buah negara Arab, sampai ke Mesir, kita semua tahu, dan juga sampai ke Yaman. Di Yaman, pada masa itu Arab Spring dilakukan oleh satu kelompok yang dipanggil sebagai Jamaatul Islah, yang dipimpin oleh Syekh Zindani dan juga pemimpin-pemimpin Ikhwan daripada Syria, ya, dan juga daripada Mesir, yang lari ke Yaman. Mereka duduk di Yaman. Kerajaan Saudi pada masa itu, apabila mereka melihat kepada kekacauan yang berlaku, mereka tidak mahu kawasan di Yaman ini dikuasai oleh kelompok Hizbul Islah, ya, parti Islah ataupun parti reformasi Yaman pada masa itu. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka membantu kelompok Houthi, ya, membahagikan kepada mereka senjata dan sebagainya, dengan tujuan untuk sama-sama, ya, bersama-sama dengan kerajaan pada masa itu menghapuskan gerakan Harakatul Islah yang terdapat di Yaman. Apabila Harakatul Islah ini dijatuhkan, maka pihak Houthi, ya, terus mengambil alih pemerintahan di Sana'a dan banyak bandar-bandar yang lain, akhirnya menguasai Yaman. Saudi apabila melihat bahawa keadaan tidak dapat diuruskan dengan baik, apa yang berlaku? Maka Saudi setelah berbincang, ya, saya ada baca banyak maklumat. Antaranya ialah apabila Muhammad bin Salman 2015 berbincang dengan Obama pada masa itu, untuk apa? Untuk memastikan supaya tentera dihantar ke Yaman di atas alasan Yaman dikuasai oleh orang-orang Syiah. Tapi siapa yang bantu mula-mula? Yang bantunya ialah Saudi. Nampak?
Apabila mereka datang pada tahun 2015, tentera Saudi tidak terlibat dengan gerakan ketenteraan di darat, tentera darat yang dihantar. Ianya adalah merupakan himpunan tentera-tentera yang dihantar oleh negara-negara OIC. Antaranya yang ramai ialah Sudan, Pakistan, Malaysia juga ada hantar dan seterusnya. Jadi pertembungan itu, peperangan itu berlaku secara berterusan. Sekarang ini yang memimpin Yaman dan bagi pihak Sunni ialah Abdul Hadi. Apabila Saudi melihat dia tidak dapat kawal lagi Houthi, maka dia sokong kerajaan Abdul Hadi sekarang ini, dan berterusan peperangan itu sampai hari ini. Jadi peperangan di Yaman saya sebut tadi bermula tahun 2015. Puncanya bukanlah kerana isu Houthi semata-mata, tetapi adanya faktor lain, iaitu kerajaan yang bersempadan dengan Yaman pada masa ini, dan himpunan semua pemimpin-pemimpin utama Saudi campur dengan Emirat. Apa yang berlaku sekarang ni, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah di Yaman, tentera Emirat tidak lagi bersama dengan tentera Saudi untuk terus-menerus menyerang Yaman. Kerana apa? Kerana Emirat inginkan suatu wilayah, satu kawasan yang dia hendak, yang tidak diberikan oleh Saudi, iaitu kawasan di Selat Mandib yang saya tunjukkan peta nanti. Tuan-tuan boleh tengok di peta. Jadi keadaan ini berlaku secara berterusan. 2015, sekarang ni sudah 2020. Yang jadi mangsanya ialah rakyat yang tidak bersalah. Yang jadi mangsanya ialah masyarakat yang hidup dalam keadaan baik sebelum pada ini, tetapi akhirnya berlakunya peperangan yang berterusan. Jadi, apakah Houthi ini? Sebenarnya mereka nak mengambil alih Yaman semata-mata ataupun kerana adanya faktor-faktor lain. Faktornya, kononnya, ialah Houthi ini disokong oleh Iran kemudian. Memang tidak dapat dinafikan Iran membantu. Kerana apa Iran membantu? Walaupun mereka berlainan mazhab, kerana Iran masuk kerana kepentingan hegemoni untuk menguasai Selat Mandib yang saya sebutkan tadi. Jadi peperangan yang berlaku di Timur Tengah, kekacauan yang berlaku di sama ada di Yaman ataupun di Syria, begitu juga yang berlaku di Iraq saya sebutkan tadi, puncanya bukan kerana Sunni nak lawan Syiah, tetapi puncanya yang lebih utama, yang ini perlu kita lihat dalam konteks yang ada sekarang ni, iaitu Amerika di satu pihak yang diwakili oleh pihak Saudi dan juga Emirat, dia cuba untuk menghancurkan, menghapuskan, mengurangkan beberapa kuasa lain yang terdapat di Timur Tengah. Yang pertamanya ialah Iran. Yang keduanya ialah Turki. Dan yang ketiganya ialah Qatar. Jadi kita tengok pertembungan ini sebenarnya menjadi sebahagian daripada medan tempur di kalangan orang-orang Islam. Puncanya ialah kerana sebahagian daripada negara Islam menjadikan kuasa besar Eropah sebagai satelit yang berlaku. Kita kena ingat juga di Ethiopia penguasaan China sangatlah besar. Jadi China menunggu masa saja untuk menguasai kawasan Yaman jika sekiranya Saudi tidak dapat menyelesaikan isu yang ada di Yaman pada masa ini. Itu saja yang saya boleh sebutkan secara ringkas. Terima kasih Dr. Irfan. Ada soalan yang seterusnya? Baik, saya kira menjawab kepada persoalan Dr. Amir Irfan daripada Pusat Sains Kemanusiaan UMP. Ada lagi beberapa soalan daripada yang pertama daripada Dr. Muhammad Adin Hamidi daripada Fakulti Teknologi Kejuruteraan Mekanikal yang bertanyakan, jika berlaku pertembungan di antara US dan China, kita sebagai kita sebagai kuasa kecil, terutama di Malaysia, siapakah yang perlu kita sokong, Prof? Okey. Kita kena tahu bahawa dasar luar Malaysia ini, dia ada 2 ataupun 4 yang penting, dasar luar Malaysia. Yang pertama ialah dasar tidak campur tangan. Sebab itulah Malaysia menyertai 6 non-aligned members. Jadi Malaysia telah mengambil sikap, iaitu dasar luarnya yang pertama tidak campur tangan terhadap perkembangan yang berlaku di luar sana. Yang kedua, keutamaan Malaysia juga ialah memastikan supaya hubungan dengan ASEAN berada dalam keadaan yang lebih baik dan selesa. Yang ketiga ialah
Malaysia juga sebagai ahli PBB, ya, mereka juga percaya dan yakin bahawa sebagai sebuah negara yang mempunyai kewibawaan, ya, mempunyai kedaulatan, perlu mengambil sikap yang sejajar dan sesuai dengan kepentingan, ya, negara kita. Maka saya yakin, ya, jika sekiranya dan sebenarnya telah pun berlaku, ya, sebagai contohnya China sekarang ni bergaduh dengan sekuat-kuatnya, ya, berperang dari segi ekonomi dengan Australia. Siapa dia Australia? Australia adalah merupakan, ya, satu negara satelit kepada Amerika, ya, kepada Britain, kuasa-kuasa besar di Eropah. Jadi peperangan telah pun bermula di situ, satu. Yang keduanya ialah peperangan secara fizikal juga telah berlaku di antara China dengan India. Kerana apa? Kita perlu ingat juga, India juga adalah merupakan, ya, negara yang sangat baik dan rapat dengan, ya, kuasa besar Amerika Syarikat. Jadi China telah pun cuba menggugat kedudukan beberapa buah negara yang dikatakan mempunyai hubungan yang sangat baik dengan, ya, dengan Amerika Syarikat. China akan terus-menerus cuba untuk memastikan dia akan dapat beberapa pulau yang dia nak itu, ya, yang terletak di Laut Cina Selatan pada masa ini. Tetapi kita lihat sebenarnya sikap yang ditunjukkan oleh Indonesia adalah jauh lebih baik, ya, adalah jauh lebih tegas nak dibandingkan dengan sikap yang ditunjukkan oleh negara-negara lain yang berkongsi pengairan dari segi pengairan di Laut Cina Selatan. Jadi pada pandangan saya, tuan-tuan dan puan sekalian, ya, pada pandangan saya, inilah masanya, ya, Malaysia walaupun sebuah negara kecil tetapi terbukti, ya, berjaya untuk menyelesaikan isu corona ini, ya, menjadi antara negara yang terbaik. Sudah sampai masanya Malaysia sepatutnya mengadakan hubungan yang lebih rapat dan strategik dengan rakan-rakan ASEAN untuk menyatakan pandangan yang satu, pendapat yang satu, ya, memberikan ultimatum terhadap China dan juga Amerika supaya apa? Supaya satunya China tidak masuk ke pengairan ASEAN, satu, dan yang kedua, Amerika yang ada banyak kepentingan di kawasan ini, ya, supaya lebih bersikap lunak, ya, tidak terlalu agresif. Sebenarnya yang agresifnya Amerika ini bukan kerana Amerikanya itu, tetapi kerana Presiden Trump. Ya, kita harap selepas daripada pemilihan presiden pada hujung tahun ini, presiden baru akan bangkit, ya, di Amerika dan melihat perspektif keamanan dunia sebagai keutamaan dan tidak bersifat gila-gila seperti yang ditunjukkan oleh pihak Trump pada masa ini. Jadi saya mengharapkan, ya, kerana hingga hari ini Menteri Luar kita, ya, masih belum lagi menyatakan pandangan yang tegas terhadap isu China dan Amerika, tetapi saya yakin bahawa mereka akan mengambil tindakan, dan tindakan ini, ya, seperti yang ditanyakan tadi pensyarah daripada Mekanikal, memang Malaysia adalah sebagai sebuah negara yang sangat kecil. Jadi macam mana caranya? Caranya ialah dengan cara bersatu hati bersama-sama dengan, ya, negara-negara ASEAN, ya, campur Jepun dan juga kuasa-kuasa yang lain untuk terus-menerus menyatakan pandangan bahawa China tidak sepatutnya mengambil tindakan merampas tanah milik mana-mana negara kerana satunya ia bertentangan dengan, ya, dengan penegasan PBB, satu, dan yang keduanya ialah ia bertentangan dengan, ya, dasar luar yang sepatutnya diamalkan, ya, iaitu tidak merampas kawasan ataupun tanah yang lain. Itu yang kita harap daripada, ya, daripada kepimpinan kita yang nampaknya pada masa ini mungkin oleh kerana sibuk dengan isu corona dan sebagainya, ya, mereka masih belum menyatakan pandangan dengan, ya, dengan jelas dalam isu ini. Terima kasih. Baik, soalan seterusnya daripada Dr. Ahmad Irfan juga. Ingin bertanya kepada Prof. Ya. Demografi pelajar-pelajar Yaman di Universiti Malaysia Pahang majoritinya adalah bermazhab Zaidiyah dan kebanyakan mereka mendapat tajaan daripada kerajaan Yaman sendiri. Yang mana Dr. Irfan yakin pattern demografi yang sama di IPT lain.
dan ramai yang tidak pergi ke masjid. Penampilan pun agak ranggi, tetapi baik-baik sahaja. Apakah nasihat Prof kepada kita-kita rakyat Malaysia, warga universiti dalam berurusan dengan mereka ini? Okey. Yang pertama, mesti kita ingat bahawa mereka adalah Syiah. Okey, kita Sunni. Itu satu asas yang sangat penting, ya. Orang-orang Syiah ini mungkin tuan-tuan perlu tengok dan meliti. Ya, mereka ini ada beberapa kriteria, ya, orang Syiah ni. Kriteria mereka yang pertama ialah mereka tidak sembahyang Jumaat. Ya, saya tak pasti mereka pergi sembahyang Jumaat ataupun tidak di Masjid UMP, ya. Kerana sembahyang Jumaat pada mereka bukanlah sesuatu yang fardu, ya. Mereka hanya wajib saja, dia tak fardu. Berbeza tu, ya. Itu satu. Yang keduanya ialah isu yang dihadapi oleh keseluruhan masyarakat Syiah di seluruh dunia ialah mereka dikongkong, ya, oleh ulama mereka seperti yang saya sebut tadi, ya, dalam isu politik dan isu agama dan sebagainya. Jadi apa yang berlaku ialah apabila mereka keluar daripada negara mereka, keluar daripada Pakistan pun ada yang Syiah, ya, keluar daripada India pun ada yang Syiah, keluar daripada Afghanistan pun ada yang Syiah, keluar daripada Bahrain sebagai contohnya, ya, Bahrain itu 70% penduduknya adalah bermazhab Syiah. Ada Saudi juga 10% yang juga bermazhab Syiah. Jadi mereka ini, ya, terutama yang Zaidi ini, kita kena ingat bahawa mereka ini adalah bermazhab Syiah, lalu dia ada caranya yang berbeza dengan Sunni, ya, dari segi sembahyang, dari segi ibadat dan sebagainya. Satu. Yang keduanya, apabila mereka terlepas keluar daripada suasana mereka cuba nak, orang kata, bersifat bebas dan sebagainya. Ini faktor yang biasa saja. Cuma nasihat kita ialah, ya, sedapatnya, ya, kita tidak menjatuhkan hukuman kepada mereka ataupun menjadikan kita ini sebagai hakim. Ya, itulah yang disebut oleh para ulama ulama gerakan Islam. Kita hendaklah, ya, nahnu du'atun la qudah. Maknanya kita ini adalah pendakwah, bukannya penghakim. Jadi rakan-rakan kita daripada pensyarah, daripada engineering, ya, terutamanya di UMP, saya nasihatkan yang pertama sekali ialah hendaklah kita terus-menerus mengadakan hubungan yang baik dengan mereka. Kerana apa? Kerana yang pertama, kita mesti ingat, walaupun mereka Syiah, tetapi Syiah mereka adalah Zaidiyah, ya, diterima oleh ulama Islam sebagai masih Islam, walaupun sesat dengan sebab dia tak sembahyang Jumaat, yang mungkin ada yang melakukan perkahwinan muta'ah dan sebagainya. Jadi itu satu. Yang keduanya adalah lebih baik untuk kita membantu mereka dari segi pelajaran, dari segi pendidikan dan sebagainya, supaya apa? Dengan harapan apabila mereka tamat belajar nanti, mereka akan dapat balik ke negara masing-masing dan terus membantu membangunkan negara. Sebab negara Yaman ini, tuan-tuan sekalian, ya, kalau tuan-tuan ikuti perkembangannya, disebutkan di antara negara yang kelima tercorok di dunia dari segi pembangunan, ya, dari segi kemajuan fizikal. Memang sangat tidak, orang kata, tidak bertamadun lah, ya, kalau kita tengok dari segi itu. Jadi kita harap apabila mereka dapat lulus dengan baik dan mereka balik. Pelajar yang ada di Yaman ini, pada suatu masa dulu sebelum 2015, majoriti mereka yang datang ke sini adalah Sunni, ya, Syafi'i, mereka Sunni, ya. Tetapi seperti yang disebutkan tadi, oleh kerana kerajaan Syiah pada masa ini menguasai sebahagian daripadanya, dan mereka mungkin dapat bantuan daripada Iran dan macam-macam, lalu yang ramai yang dihantar ini adalah tetapi saya dapat maklumat di Uniza, ya, di universiti Kuala Lumpur tu, ya, Kuala Lumpur International University, yang terletak di Bangi itu, majoriti daripada mereka adalah Sunni. Kepada kita tak ada masalah, ya, sama ada pelajar tu Syiah ke Sunni ke, hatta non-Muslim pun menjadi tanggungjawab kita. Apa dia? Yang pertama ialah tanggungjawab kita untuk berdakwah. Kalau mereka masih mengaku Islam, walaupun, ya, bermazhab mazhab Syiah, jadi menjadi tanggungjawab kita untuk memandu mereka, memimpin mereka supaya
supaya mereka boleh terus ajaran Islam, walaupun ajaran yang mereka pegang itu adalah jauh lebih baik daripada mereka nanti terpelanting keluar dan akhirnya mereka meninggalkan ajaran Islam. Kesan daripada yang pertamanya mungkin kurangnya dakwah yang kita lakukan, dan yang kedua mungkin kerana kita selalu berkonflik dan menimbulkan isu-isu yang disebut sebagai isu-isu remeh. Kerana mazhab Zaidiyah ini, tuan-tuan sekalian, semua ulama sejak dulu lagi tidak menganggap mereka sebagai Syiah yang paling dekat sekali dengan ahli sunnah wal jamaah. Ya, itu satu kelebihan yang ada dan peluang diambil sepatutnya oleh pensyarah-pensyarah kita untuk mendekatkan mereka dengan ajaran Islam dan memberikan kepada mereka yang terbaik dari segi pendidikan, dengan harapan mereka dapat kembali dan membina semula negara Yaman yang sedang dalam keadaan rosak pada masa ini hasil daripada peperangan yang berterusan. Itu saja. Terima kasih Dr. Irfan. Ada soalan tambahan daripada Cik Hanafiah yang merupakan penonton daripada Melaka, nak bertanya kepada Prof. Beliau ada terbaca Trump memuji China berkenaan kem tahanan Uyghur. Apakah mereka sahaja sengaja berlakon wayang seolah-olah bergaduh, tetapi sebenarnya mereka bersama-sama untuk menutup isu-isu yang berkaitan penindasan umat Islam di pelbagai negara, ataupun mereka memang betul-betul bertelagah untuk kepentingan negara masing-masing? Silakan Prof. Okey, terima kasih. Saya terlupa tadi, minta maaf ya, kerana saya tidak masyarakat Islam di Uyghur tadi Uyghur saya kita bagi sedikit maklumat tambahan. Masyarakat Islam di Uyghur ini mereka sebenarnya bukanlah daripada keturunan Cina. Dalam masyarakat Cina, dalam tamadun Cina, orang-orang Cina yang menganut agama Islam, mereka digelar sebagai orang-orang Hui. Ya, orang Cina yang Islam, nanti tuan daripada Melaka boleh cek dalam internet Orang Cina yang Islam, mereka diberikan satu gelaran yang khusus, iaitu Hui. Orang-orang Cina yang kekal menganut agama Kristian, menganut agama Buddha, tidak beragama Lao, Tao dan macam-macam itu, mereka disebut sebagai orang-orang Han. Jadi orang Cina ni dia ada dua, dari segi label yang diletakkan. Orang Han bukan Islam, orang Hui orang Islam. Adapun penduduk Uyghur ini, disebut sebagai Uyghur, mereka ini bukannya Han, bukannya Hui. Kerana apa? Kerana mereka berasal daripada keturunan yang lain. Orang Uyghur ini sebahagian daripada bangsa yang tinggal di kawasan Asia Tengah, Central Asia. Jadi mereka ini pada asalnya bukannya termasuk dalam negara China. Tetapi selepas Perang Dunia yang Kedua, kawasan ini, wilayah ini telah diserahkan oleh negara sempadan itu, oleh kalau tuan-tuan tengok negara Turkmenistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, semua negara-negara sempadan ini, entah bagaimana mereka serahkan kawasan ini kepada China dan menjadi sebahagian daripada wilayah China. Wilayah China. Apabila mereka menguasai kawasan China, mereka dapati kawasan ini, tanah Xinjiang ini, orang-orang Uyghur ini, kawasan ini adalah satu-satunya wilayah di China yang ada bekalan minyak dan hasil mahsul yang lain, seperti uranium dan sebagainya. Jadi China melihat bila dia dapat kawasan ini, apa yang dia nak? Yang dia nak ialah dia nak supaya kawasan ini dikawal oleh mereka. Kawasan ini, kawasan Xinjiang ini adalah merupakan tanah yang disebut sebagai kawasan otonomi. Maknanya mereka ada kuasa mereka sendiri di kawasan itu. Tetapi China menghantar tentera ke sana. Jadi pemimpin tentera sana. China menghantar pegawai perbandaran di sana. Jadi akhirnya pihak penduduk tempatan merasa kedudukan mereka tergugat. Jadi apabila mereka merasa tergugat, mereka mula bertindak untuk membebaskan wilayah mereka daripada penguasaan China. Apa yang dilakukan oleh China? China melabelkan mereka sebagai teroris, sebagai fundamentalis. Pertamanya, mereka diakui mempunyai amalan agama antara yang terkuat, nak banding dengan masyarakat tempatan. Jadi
Selepas daripada itu, China terus mengambil beberapa tindakan. Apa dia tindakan yang China buat? Satu, mewajibkan perkahwinan. Jumlah mereka ada 16 juta ya. Mereka ada 16 juta. Asalnya hampir 90% kawasan ini adalah orang Islam. Sekarang ni yang tinggal hanyalah kira-kira 60%. Kerana China menghantar penduduk untuk terus-menerus berada di kawasan yang saya sebutkan tadi. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian? Akhirnya pada masa ini mereka terpaksa bangkit untuk menentang kerajaan. Kerana apa? Satu, dia sebut mereka diwajibkan berkahwin dengan orang Cina. Jadi akhirnya ya, keturunan mereka, agama mereka akan semakin hilang. Satu. Yang kedua, mereka tidak dibenarkan berpuasa pada bulan Ramadan. Apa yang berlaku ialah pada bulan Ramadan, orang-orang Xinjiang ni, orang Uyghur ini, ya, mereka dibawakan di depan rumah mereka makanan pada siang hari dan dipaksa makan. Siapa yang makan, maknanya selamat. Siapa yang tak makan, mereka akan ditangkap. Ya, ini di antara kelompok yang ditangkap. Yang ketiga ialah mereka tidak dibenarkan memasuki masjid kecuali orang tua 60 tahun ke atas. Yang muda tidak dibenarkan ke masjid. Macam mana mereka mengambil gambar? Setiap penduduk yang ada di kaum itu, orang Uyghur tu, semuanya diambil gambar dan gambar itu dimasukkan ke dalam sistem dikenal sebagai face recognition. Ini penggunaan 5G, 5G. Ini antara kesan yang negatif penggunaan 5G, di mana apabila gambar diambil, maka gambar itu diletakkan dalam satu sistem dan di seluruh kawasan ya tanah di Xinjiang ini adanya kamera CCTV. Di mana saja mereka bergerak, maka mereka akan diawasi pergerakan mereka. Nak pergi tempat yang berkumpul di masjid, dia ada tempat dia yang kalau dia pergi maka polis akan datang dan tangkap mereka. Kalau ramai di pasar malam, ya, di supermarket, maka berlaku juga demikian. Kalau berlaku juga selepas daripada itu, contohnya di panggung wayang juga yang seterusnya. Jadi apa yang berlaku, tuan-tuan sekalian, mereka yang melanggar peraturan ini, mereka ditangkap dan diletakkan dalam satu training camp disebut. Training ini jumlahnya ada lebih kurang 600 pada masa ini. Dan jumlah orang yang masuk dalam training camp ini ialah seramai kira-kira 4 juta yang terakhir, 4 juta. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apa yang berlaku? Mereka ditangkap, mereka dikurung dalam penjara dan mereka dilakukan pelbagai bentuk penyiksaan. Dari segi mental dan juga dari segi fizikal. Apa bentuk penyiksaan mental? Yang pertama, mereka dipaksa murtad dan keluar daripada Islam. Yang kedua, mereka diindoktrinasi pada setiap hari bahawa hidup tidak akan selamat kecuali berpegang kepada fahaman komunis. Mereka sebut ini di dalam penjara dan mereka letakkan juga billboard, signboard yang besar di luar sana. Jadi akhirnya masyarakat Islam tertekan dan terus tertekan. Mereka juga dikenakan pelbagai, contohnya tekanan fizikal. Sebagai contohnya, setiap orang hanya dibenarkan untuk masuk ke dalam toilet hanya 3 minit seorang. Siapa yang lebih daripada 3 minit, mereka akan ditangkap, mereka akan dikurung dalam penjara, mereka akan dikenakan electric shock, mereka akan dibalun, dipukul dan dengan pelbagai penyiksaan yang dilakukan. Dan mereka tidak akan dikeluarkan daripada penjara ini kecuali mendapat surat sertifikat. Apa dia surat ditulis? Bahawa Sianu bin Sianu telah pemurtad keluar daripada Islam. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, sebab itu saya sebut tadi, semua maklumat yang berkait dengan apa yang berlaku di dalam ini, semuanya tidak dapat kita, maklumat itu tidak dapat keluar kecuali keluarga mereka yang pernah ditangkap ataupun keluarga mereka yang telah dikeluarkan dan mereka telah lari keluar daripada China. Apa yang berlaku, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah pada tahun 1990-an, akhir 90-an, isytiharan, iaitu kepada rakyat Xinjiang yang nak keluar daripada China, mereka diberikan pasport. Lalu ramai yang keluar, terutamanya mereka lari ke Turki.
Sebab yang lari daripada Xinjiang sampai ke Turki, mereka diberikan kewarganegaraan. Saya pernah jumpa beberapa orang yang telah lari ke Eropah, dan mereka menceritakan penyaksaan yang sama dengan apa yang saya dapat daripada maklumat yang dikeluarkan oleh United Nations PBB, yang dikeluarkan oleh gerakan hak asasi. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, apabila mereka sampai ke, biarkan mereka. Apa yang kerajaan China buat? Iaitu kerajaan China menghantar pula special branch mereka duduk bersama-sama dengan pelarian Xinjiang yang telah lari ke Turki. Tujuan kenapa? Kerana mereka terus menerus nak tengok apa gerakan mereka. Mereka berhubung dengan siapa dia. Apa yang mereka buat di sana. Jadi ini tekanan yang dilakukan oleh kerajaan China. Jadi tuan-tuan dan sekalian, apabila mereka melakukan tekanan yang berterusan, maka malangnya tidak ramai pemimpin-pemimpin Islam yang memperkatakan isu ini, khususnya apabila mereka bertemu dengan kerajaan China. Sebagai contoh, tuan-tuan boleh cek dalam internet. Type saja Muhammad bin Salman, MBS dan China. Apa yang mereka dikatakan? Dengan jelas disebut bahawa apa yang dilakukan oleh kerajaan China untuk membenteras teroris itu yang ada di Xinjiang adalah satu tindakan yang sangat baik. Satu. Begitu juga dengan apa yang dilakukan oleh Amerika. Suatu masa dulu, Amerika mengatakan tindakan ini adalah tindakan yang sangat bagus, khususnya untuk melenyapkan gerakan ISIS, Al-Qaeda dan sebagainya. Itu sebagai contoh. Tetapi ada sebuah kerajaan, iaitu kerajaan Turki, yang apabila mereka berjumpa dengan Deng Xiaoping, mereka berjumpa dengan pemimpin China, mereka sebut dengan jelas bahawa tindakan yang dilakukan oleh China itu adalah bertentangan dengan undang-undang antarabangsa, dan kerajaan Turki bersedia untuk membantu pelarian Xinjiang jika sekiranya mereka dapat keluar daripada negara China. Langsung orang tidak ambil kisah dengan apa yang berlaku di Xinjiang pada masa. Sehinggalah pada akhir tahun lepas, awal tahun baru ni, seorang pemain bola sepak Arsenal, namanya Mesut Ozil, apabila dia mengeluarkan kenyataan mempertikaikan tindakan kerajaan China mengurung, memenjarakan, menyeksa orang-orang keturunan daripada Uyghur, sehingga akhirnya pada masa itu, kalau kita masih ingat, kerajaan China membatalkan tayangan langsung pertandingan Arsenal lawan, sehingga akhirnya Arsenal hampir bankrupt kerana tak dapat duit daripada bayaran siaran yang dibayar oleh China. Itu saja yang kita nampak. Kita juga perlu berterima kasih dalam konteks ini kepada Dr. Mahathir semasa dia jadi Perdana Menteri 22 bulan yang baru-baru ini. Apabila kerajaan Malaysia di bawah Dr. Mahathir tidak menyerahkan 11 orang pelarian. Jadi orang pelarian daripada Uyghur ni tuan-tuan, dia lari daripada China, dia lari sampai ke Thailand. Sampai ke Thailand, kerajaan China minta kerajaan Thailand hantar balik mereka pelarian ini. Tetapi mereka sempat lari masuk ke Malaysia, dan Tun Dr. Mahathir, terima kasih kepada negarawan ulung kita. Apa yang dibuat? Yang dibuat oleh Tun Dr. Mahathir, iaitu Tun Dr. Mahathir mengatakan mereka bukanlah teroris, dan Tun Dr. Mahathir terus menghantar mereka ke Turki dan menyelamatkan mereka. Ini kebaikan Tun Dr. Mahathir yang kita tidak dapat nafikan, menyelamatkan nyawa 11 orang pelarian Uyghur yang kalau tidak diselamatkan, diminta oleh kerajaan China untuk dihantar balik, maka kita tidak tahu apa yang berlaku kepada mereka. Itu secara ringkas. InsyaAllah kalau tuan boleh berhubung dengan pihak penganjur, nanti saya hantarkan slide ceramah berkaitan dengan Uyghur ini yang akan saya kongsi insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Prof. Saya kira mungkin soalan terus daripada saya sini kepada Prof. Kalau kita tengok berdasarkan kepada senario ataupun perkara yang berlaku di seluruh dunia pada hari ini yang melibatkan, mungkin kita nampak macam satu bentuk sandiwara kan, lakonan semata-mata, ataupun mungkin ada isu yang besar di sebaliknya,
Boleh tak Prof kongsikan kepada kami semua, apakah kepentingan-kepentingan yang negara-negara besar ni dambakan dengan bertelagah Ya, ataupun dengan mewujudkan sentimen-sentimen yang merisaukan rakyat di seluruh dunia? ya, ya. Sebenarnya permainan kuasa-kuasa besar ni mereka tidak akan berakhir. Ya, selagi mereka tak dapat jual senjata mereka, mereka tidak dapat menjadi polis dunia, mereka tidak dapat menguasai ekonomi seluruh dunia, mereka akan teruskan. Ya, ini adalah projek besar yang mereka lakukan. Sebagai contoh, kita balik kepada Trump tadi, ya, soalan yang ditimbulkan. Dulu Trump menyokong apa yang dilakukan oleh China. Tetapi oleh kerana Trump bergaduh dengan China, isu cukai, isu corona, dia bergaduh bukan saja dengan China, isu corona ni sampai dengan dengan pihak WHO pun dia bergaduh. Jadi maka dia mengambil tindakan mempertikaikan tindakan China terhadap Uyghur. Puncanya kerana apa? Ya, kerana kepentingan mereka telah mula tergugat. Dan sebab itulah saya sebut tadi, kalau kita tengok kepada perkembangan yang berlaku dan tengok kepada pusingan tamadun ini, tamadun yang besar memang mula-mulanya berlaku di China. Kemudian berpindah ke kawasan Asia Barat ataupun Timur Tengah, ke Mesir dan sebagainya. Ya, selepas daripada itu dia pergi ke Eropah. Daripada Eropah kalau ikut pusingannya dia akan pergi semula ke China. Jadi sampai nampak masanya tamadun Barat telah berada di ambang keruntuhan. Puncanya ialah kerana banyak kelemahan yang mereka lakukan. Yang keduanya ialah kerana mereka gagal untuk mengekalkan penguasaan ekonomi. Mereka duduk sibuk nak jual senjata saja. Yang ketiganya ialah kita nampak isu yang terakhir ini apabila berlakunya corona. Ya, terbukti kegagalan mereka. Apa yang mereka gagal? Mereka gagal menyeimbangkan balance di antara dua perkara. Satunya ialah hak asasi manusia, yang keduanya ialah dari segi ekonomi. Jadi keutamaan mereka, kalau tengok mereka ini, dia kata kalau tidak ekonomi tidak bergerak. Mereka tidak datang belajar dengan kerajaan Malaysia bagaimana cara yang terbaik untuk menggerakkan ekonomi dan masa yang sama memberikan ruang kepada rakyat menjaga kesihatan dan keselamatan mereka. Jadi terdapatnya confuse di kalangan mereka. Apa yang berlaku di Brazil sebagai contohnya, apa yang berlaku di Perancis, apa yang berlaku di Britain dan sebagainya. Mereka kata ini adalah hak asasi manusia mereka untuk keluar, berada di luar sana kerana musim panas, tanpa mereka mengambil tindakan yang sepatutnya untuk memastikan supaya corona ini tidak merebak dan seterusnya. Jadi ini mentaliti mereka sampai apabila mereka diarahkan supaya memakai penutup muka sebagai contohnya, mereka mempertikaikan. Kerana dalam masyarakat barat, tamadun mereka, apa yang ada dalam kepala mereka, pemikiran mereka ialah apabila mereka menutup muka, maknanya mereka sakit, mereka tidak sihat. Sedangkan apa yang ada di kawasan timur, di China, di Malaysia, di Indonesia dan tempat lain, kita kata menutup muka adalah sebagai preventif, adalah sebagai langkah pencegahan. Bukan kerana kita sakit, tetapi kita tidak mahu penyakit yang dimiliki, yang dipunyai oleh orang lain itu, kita kongsi dengan secara tidak langsung. Jadi pemikiran ini sebenarnya tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok, sebenarnya apa yang berlaku di Eropah sekarang ini, mereka telah sampai ke satu tahap pemikiran, sama ada postmodernism ke ataupun apa sahaja pemikiran, kita dapati mereka ini telah sampai ke satu tahap di mana akal mereka melebihi segala-galanya. Satu. Yang kedua, mereka percaya bahawa hak individu, individualism itu adalah keutamaan yang lebih penting daripada hal-hal yang lain. Kepentingan awam, kepentingan ekonomi, kepentingan untuk hidup secara bersama dan sebagainya, mereka tidak hiraukan. Dan ini adalah yang menjadi dasar dan asas kepada pemikiran di barat. Kalau tuan-tuan tengok, saya boleh sebut, pemikiran di barat ni, masyarakat di barat ni yang menjadi mereka maju, mereka ini sebab ramai pensyarah engineering bersama-sama dengan kita. Di barat ini mereka maju kerana 3 perkara. Satu ialah kerana mereka berpegang kepada reasoning, akal. Semuanya akal. Agama juga menggunakan akal. Itu tahap yang pertama. Mereka maju. Yang kedua ialah kerana adanya pencapaian dalam bidang sains dan teknologi. Pada masa ini ternyata walaupun sains dan teknologi mereka sangat maju, tetapi mereka masih gagal untuk menemui vaksin untuk penyakit corona dan juga penyakit-penyakit yang lain. Itu faktor yang kedua, sains dan teknologi. Sekarang ni kita masuk
IR 4.0, tetapi masih belum mencapai tahap yang sepatutnya. Dan yang ketiga, tuan-tuan dan puan sekalian, ialah kerana apa? Kerana mereka berpegang kepada prinsip individual rights, hak individu. Orang lain tak boleh kacau hak saya. Terpulang kepada saya nak buat apa yang saya suka. Saya tak nak pakai baju, saya tak nak pakai seluar, saya tak nak makan, saya tak nak buat apa saja. Ini adalah hak saya. Dan inilah yang sebenarnya yang akan menjadikan antara faktor penting yang merosakkan, yang meruntuhkan tamadun barat yang ada pada masa ini. Kerana apa? Sains dan teknologi tidak lagi dipunyai oleh tamadun barat semata-mata, tetapi China dan Korea dan Jepun telah mengatasi mereka. Itu yang pertama. Yang kedua, dari segi reasoning, masyarakat yang ada di timur sana, iaitu di China, di Jepun dan sebagainya, walaupun mereka berpegang kepada reasoning, tetapi mereka masih lagi ada asas-asas agama, budaya, cara hidup yang mengekang kehidupan dan menguasai mereka. Dan kepada kita orang Islam, asas kita adalah agama Islam. Dan yang ketiga, saya sebut tadi, individual right. Apabila masyarakat beragama, mereka yakin bahawa individual right ini ada batasannya, ada limitasinya yang perlu dipahami oleh semua orang demi untuk kemakmuran bersama. Jadi itu yang perlu kita lihat. Itu saja. Terima kasih. Okey, Cik Asno. Baik Prof, ada soalan daripada Encik Hanafiah yang daripada Melaka tadi. Nak menyusul dengan soalan seterusnya, iaitu apakah sebenarnya yang sedang berlaku di Syria? Mungkin kita hari-hari diberitakan dengan perkembangan-perkembangan yang sedang berlaku di sana. Jadi Encik Hanafiah nak tahu dari sudut apakah perkembangan di sana dan apakah yang sebenarnya yang sedang berlaku di Syria, dan apakah sumber maklumat yang paling tepat sekali untuk kita dapatkan berdasarkan suasana yang berlaku di sana. Okey. Syria ini kisahnya panjang. Saya cadang supaya Cik Hanafiah supaya boleh pergi ke YouTube, okey, dan boleh tengok beberapa ceramah. Ceramah orang lain saya tak tahu, tetapi saya banyak telah memberikan ceramah tentang isu Syria ini. Boleh type nama saya, Qamar Zaman bin Yusuf, dalam YouTube. Dan juga Cik Hanafiah boleh terus pergi ke Astro Awani, kemudian type juga nama saya dalam itu. Ada banyak, saya rasa lebih daripada 10 forum ataupun interview yang telah yang telah dibuat di Astro berkait dengan Syria, juga tajuk-tajuk lain. Itu satu. Yang keduanya ialah dalam ceramah juga dalam YouTube juga banyak saya sampaikan, ada di masjid, di surau, tentang isu Syria. Isu Syria ini saya boleh simpulkan secara mudahnya, ia bukan isu Syria bukannya, konflik yang berlaku di Syria bukannya berkaitan dengan isu Syiah dan Sunni semata-mata. Bukannya isu Syiah sahaja, bukan isu Sunni sahaja, tetapi isunya ialah isu kezaliman. Saya pernah duduk di Syria selama 9 bulan, sekejap saja. Jadi kita dapati, kita buat penyelidikan, kita buat research, isu ini kita boleh simpulkan adalah isu politik, isu kezaliman, isu rakyat yang ditindas dari segi ekonomi, dari segi politik, dari segi amalan agama dan pelbagai masalah yang dihadapi. Jadi rakyat Syria bangkit bukan kerana lain, tetapi untuk mendapatkan kebebasan mengamalkan ajaran mereka, terutamanya ajaran Islam. Itu yang mereka hendak, kerana mereka ditekan. Satu. Yang keduanya, isu Syria ini adalah merupakan satu lagi medan pertempuran antara pihak Rusia dan Iran di satu pihak yang menyokong Bashar Assad, di satu pihak yang lain juga ialah Amerika dan kuncu-kuncunya termasuklah Saudi. Yang terkepit di tengahnya ialah pejuang-pejuang kemerdekaan Syria yang disebut sebagai Free Syrian Army. Mengapa Free Syrian Army gagal untuk menguasai Syria? Yang pertama sekali ialah kerana kelompok mereka tidak dikumpulkan menjadi suatu kuasa besar.
Tuan-tuan boleh bayang ya, negeri Syria yang penduduknya 26 juta, pejuang kemerdekaan itu ada lebih 100 kelompok, 100 kumpulan. Di setiap bandar tu ada saja kelompok dan mereka tidak bekerjasama di antara satu sama lain. Ini pun suatu kesimpulan yang boleh kita belajar daripada isu Syria, iaitu orang Islam kalau mereka tidak bersatu, maka berlakulah tekanan, berlakulah pembunuhan dan kezaliman yang berterusan. Akhirnya kita dapati yang banyak membantu Syria pada masa ini, yang pertama sekali ialah Turki. Apabila dia ambil hampir 5 juta pelarian. Begitu juga dengan Lebanon, terpaksa mengambil 1 juta lebih pelarian. Begitu juga dengan Jordan yang duduk di sempadan. Begitu juga kita tidak dapat nafikan bagaimana rakyat Malaysia dengan pelbagai NGO membantu rakyat Syria yang hidup dalam keadaan susah itu. Saya boleh sebut contohlah Muslim Care sebagai contoh, ataupun Cinta Syria Malaysia, CS pun Syria Care dan lain-lain lagi yang memang membantu rakyat Syria. Jadi peperangan di Syria ini saya jangka tidak akan tamat kecuali selepas daripada kuasa-kuasa besar sekali lagi masuk dan membentuk sebuah negara yang lebih baik di Syria, tidak lagi dipimpin oleh Bashar Assad tetapi dipimpin oleh kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara demokrasi. Kalau itu dapat dilakukan, dan kita sama-sama mendoakanlah semoga OIC memainkan peranan yang lebih aktif supaya isu ini dapat diselesaikan dengan cara baik. Dan sekarang ini yang terakhir, Bashar Assad telah bergaduh berperang dengan sepupunya kerana sepupunya dah menguasai minyak dan juga ketenteraan, tidak mahu menyerahkan berkongsi kuasa itu dengan pihak Bashar Assad. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah pertembungan yang berterusan. Yang berlaku, maka ia tidak dapat diselesaikan dengan cara yang paling yang mudah. Itu belum sebut lagi Libya sebagai contohnya. Jadi isu yang berterusan itu adalah merupakan rangkaian masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Islam. Puncanya ialah kerana, yang pertama sekali ialah kerana faktor kuasa-kuasa luar, dan yang kedua ialah kerana umat Islam gagal untuk duduk dan berbincang bagi menyelesaikan masalah-masalah mereka. Itu yang secara ringkas yang boleh saya sebutkan daripada Melaka. Terima kasih. Baik, terima kasih Prof atas pencerahan sebentar tadi berkenaan isu di Syria. Baik, sementara kita menanti beberapa soalan lagi untuk diajukan kepada Prof, mungkin saya boleh bertanyakanlah beberapa soalan sementara kita menanti. Antaranya, apakah pada pandangan Prof, situasi yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini seperti penularan penyakit yang berbentuk wabak merupakan satu bentuk senjata serang ke Prof? Silakan Prof. Okey. Sampai hari ini kita tidak pasti sama ada wabak ini adalah merupakan suatu fenomena yang menjadi fenomena alam, natural disaster yang berlaku akibat makanan, seperti yang berlaku Ebola sebelum pada ni, MERS, kemudian yang lain-lainnya, ataupun ianya adalah merupakan salah satu senjata yang digunakan oleh pihak tertentu untuk menghancurkan manusia. Ini pun kita tak pasti. Tapi kepada saya, isu itu tidak penting. Itu kita serah kepada orang politik ataupun saintis untuk melihat apakah vaksin itu, misalnya katanya baru ni yang digunakan oleh kerana menggunakan tempat yang sama, kopin yang sama dan sebagainya daripada Perancis itu, bila sampai binatang sejuk, daging sejuk beku itu sampai ke China, maka dia merebak semula. Itu pun kita tak pasti. Yang pastinya ialah kita tengok secara umumnya manusia pada masa ini mereka sangat berbangga dengan keupayaan masing-masing. Mereka bangga. Aku boleh buat ini, IR 4.0, syarikat Grab, walaupun tak ada sebuah kereta pun
dia boleh maju sampai berbilion-bilion duit, ya, mengajak orang supaya jadi driver, ya, keuntungannya mereka yang kaut, sedangkan mereka buat sistem saja dan sebagainya. Tetapi kepada saya teringat dengan peristiwa tsunami, ya, tsunami yang berlaku pada tahun 2004-2005 yang lalu, ya. Apa yang berlaku tsunami? Ya, suatu bentuk kerosakan, ya, yang berlaku kepada manusia dan juga kepada makhluk-makhluk yang lain, sehingga 1,5 juta manusia meninggal, ya, mati, ya, menjadi, dan mungkin lebih daripada 3 juta lagi menghadapi masalah dan sebagainya. Jadi timbul persoalan pada masa itu. Persoalannya ialah ramai orang mempertikaikan, apakah pihak Amerika gagal, ya, untuk menghantar signal bahawa tsunami akan berlaku pada sekian masa, apakah alat yang ada tidak canggih dan sebagainya. Tapi saya teringat dengan salah seorang daripada pengkaji daripada barat juga, ya, mereka mengatakan bahawa inilah masalah yang dihadapi, ya, yang dihadapi oleh masyarakat di barat. Mereka berfikir tentang fenomena alam, tetapi mereka tidak pernah berfikir tentang pemilik kepada alam ini yang mempunyai kekuasaan yang melampau, yang lebih daripada apa-apa yang lain. Jadi apabila kita nak melihat perspektif ini kepada apa yang berlaku kepada corona ini, kita dapat beri jawapan yang sama, iaitu manusia sangat berbangga dengan keupayaan mereka, dengan penciptaan vaksin yang pelbagai. Mereka berbangga dengan teknologi yang mereka miliki, tetapi mereka lupa, ya, bahawa jika sekiranya Allah SWT nak menghancurkan sesuatu kaum, maka apa yang mereka buat ialah mereka akan menghantar tentera, ya, daripada sumber yang kita tidak ketahui, ya, percubaan Kaabah, ya, yang cuba dilakukan oleh Abraha, ya, dibawa dengan bentuk fizikal, iaitu burung-burung dan sebagainya, ya, percubaan pergaduhan peperangan yang berterusan, contohnya yang berlaku di Aceh, ya, sehingga akhirnya selepas daripada peristiwa tsunami, pihak Gabungan Aceh Merdeka bersetuju untuk meletakkan senjata dan berlakunya keamanan kepada masyarakat. Begitulah juga dengan apa yang berlaku sekarang. Walaupun apa sebabnya, saya berpendapat bahawa puncanya ialah, ya, kita semua kembali kepada Tuhan Taala, dan kepada orang yang bukan Islam kembali kepada Tuhan masing-masing, melihat bahawa Tuhan mempunyai kekuasaan yang tidak ada hadnya, boleh melakukan apa saja. Banyak jenis penyakit yang sampai sekarang ni pun kita dapati tidak ada ubatnya yang sepatutnya. Ya, sebagai contohnya, ya, penyakit LGBT yang ada. Nanti akan datang ya, HIV dan sebagainya. Masih belum ada, ya, vaksin walaupun dikatakan. Begitu juga dengan, ya, penyakit yang baru yang kita sedang hadapi, iaitu corona. Jadi apa yang berlaku? Yang berlaku ialah manusia sepatutnya kembali kepada Tuhan, kepada Allah SWT, dan selepas daripada itu terus menerus untuk merujuk dan mengikut sunnah alam yang ditentukan oleh Allah SWT, iaitu apabila nak makan mesti makan makanan yang tertentu sahaja, ya. Apabila nak mengadakan kemajuan ataupun pembangunan, mesti ada hadnya yang tertentu, ya. Kalau kita nak mencipta ciptaan yang baru, ya, sama ada dari segi nak buat macam-macam penemuan yang baru, sama ada pengklonan dan sebagainya, kena juga lihat dari segi perspektif, perspektif akal budi dan juga perspektif apa yang disebut sebagai adab, sopan dan kesusilaan yang sepatutnya tidak boleh dilanggar. Kalau kita terus menerus mengatakan bahawa kita ini adalah makhluk yang paling pandai, paling cerdik, maka tidak mustahil Allah SWT akan terus menerus menguji kita, ya. Kalau kita tengok sebagai contohnya, sekarang ini berlaku pada tahun 2020, ya. Dulu tahun 1918 berlaku lebih kurang yang sama. Sebelum daripada itu berlakunya apa yang disebut di barat sebagai the Black Death. 1/3 penduduk di barat meninggal, ya, kerana penyakit daripada tikus. Ini semua adalah ujian-ujian yang Allah sampaikan, peringatan khususnya kepada kita orang beriman, sentiasa ingat bahawa ini adalah merupakan sebahagian daripada ujian dan menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan supaya kita tidak melanggar batasan-batasan
hududullah, batasan Allah itu, supaya kita dapat hidup dalam keadaan yang lebih baik dan lebih tenang, dan tidak didatangkan ya pelbagai kesusahan yang kita tidak boleh atasi. Wallahu alam. Terima kasih kepada Prof. Ada soalan tambahan daripada Puan Nurul Jannah, bertanyakan kepada Prof, apakah senario yang berlaku dalam dunia pada hari ini ada signifikan dengan teori konspirasi? Beliau mungkin banyak membaca tentang teori-teori konspirasi, Prof. Jadi Ya. pada pendapat Prof, apakah ada perkaitan agenda Rothschild dan New World Order dengan apa yang berlaku dalam dunia kita pada hari ini, dan berkait dengan pemilihan siri-siri pemilihan presiden US ni, Prof? Silakan, Prof. Okey. Teori konspirasi ini adalah satu teori yang dibuat ya oleh orang-orang yang tidak berminat, tidak suka, benci kepada suatu perkara yang disebut sebagai Illuminati Yahudi. Memang tidak dapat dinafikan. Yahudi bukan sahaja memainkan peranan, tapi telah mengawal hampir keseluruhan aktiviti kita. Ya. Sehingga Nobel Laureate Prize pun, ya, kalau kita tengok majoritinya sebab apa Yahudi yang dapat. Kalau kita tengok orang-orang yang mengeluarkan teori-teori yang baru ni pun semuanya nampaknya Yahudi. Darwin Yahudi, Einstein ya Yahudi. Ya, kemudian Karl Marx Yahudi. Kerana apa? Kerana mereka mempunyai keupayaan dari segi, kalau kita sebut sekarang ni, teknologi ya, untuk marketing, untuk memperkenalkan dan untuk nak sebut bahawa itulah yang berlaku. Jadi kepada kita sebagai pembaca kita, saya tidak melihat semata-mata teori konspirasi, tetapi saya melihat dari perspektif yang lain. Mungkin Puan boleh baca selanjutnya, iaitu berkait dengan apa yang disebut sebagai tanda-tanda berlakunya kiamat. Jadi yang tu pun kita kena tengok bahawa di akhir akhir umur dunia nanti, ya, kita tengok kecelaruan. Ya, kita tengok apa yang berlaku. Kita tengok penguasaan musuh-musuh Islam. Ya, jadi kalau kita tengok daripada perspektif yang tu, kita gabungkan konspirasi teori itu, ya, bahawa ini adalah memang agenda Amerika, agenda Yahudi dan sebagainya. Kita pun tahu sebenarnya bagaimana suatu kelompok yang sangat berkuasa di Amerika yang disebut sebagai Zionist lobby itu, mereka memang berkuasa untuk menentukan siapa dia presiden Amerika yang mereka nak lantik. Setengah orang dia kadang-kadang dia lupa bila dia tengok Obama, Obama ini datuk neneknya orang Islam, agaknya lebih baik dan sebagainya. Ya, saya sebagai pelajar sejarah antarabangsa, saya tidak melihat itu langsung. Kita tak beri harapan langsung. Kenapa? Kerana proses pelantikan itu adalah merupakan proses yang sudah tak betul, iaitu Yahudi yang kontrol. Takkan Yahudi nak biarkan saja dia bertindak untuk menyelamatkan orang Islam. Jadi kalau kita tengok daripada konspirasi teori itu, dan kita melihat pula kepada tanda-tanda akhir zaman ini, maka kita gabungkan, kita kembali kepada satu hadis yang disebut oleh Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yang berbunyi, innallaha yab'atsu li hadzal ummah ala kulli ra'si mi'ati sanah man yujaddidu laha amra diniha atau kama qala. Hadis diriwayatkan oleh Abu Daud. Maksudnya, ya, sesungguhnya Nabi sebut, berjanji, sesungguhnya Allah SWT akan menurunkan, ya, akan mengeluarkan, ya, akan membangkitkan, ya, pada setiap 100 tahun sama ada seorang ataupun satu kelompok yang kerjanya buat apa? Man yujaddidu laha amra diniha. Mereka yang, ya, melakukan proses tajdid, ya, memperbaharui urusan agama. Mereka akan bangkit dan berjuang untuk memastikan supaya agama Islam ini ditegakkan semula. Jadi proses itu berlaku, ya, kalau kita tengok hadis itu setiap 100 tahun memang ada. Sejak daripada zaman, ya, kalau disebut 100 tahun yang pertama itu Umar bin Abdul Aziz, ya, khalifah Islam yang kelima, kemudian berterusan sampailah pada zaman moden. Zaman moden ni kita tak boleh nak buat lagi siapa dia. Selepas daripada habisnya, ya, nanti masuk abad yang sekarang ni abad yang ke-15, abad yang ke-16 barulah kita boleh tengok. Kita baca sejarah, kita kaji mereka yang terlibat untuk mengajak semula manusia kembali
kepada ajaran Islam yang sebenar. Jadi kepada saya konspirasi teori itu perlu kita baca dan kita faham, tetapi kita jangan terlalu terpengaruh sehingga akhirnya kita kata sudah tidak ada harapan lagi, semuanya dah hancur, semuanya dikawal oleh Yahudi. Maka apa yang perlu kita buat iaitu kita masuk ke dalam gua, kita hidup di sana dan kita tidak berkumpul dan bercampur dengan masyarakat. Jadi tugas kita nak kena faham itu ya, supaya kita boleh teruskan kehidupan kita dan perjuangan kita sebagai seorang Islam. Allah SWT tidak tanya sama ada kita menang ataupun tidak dalam perjuangan ini, tetapi Allah SWT akan tanya sama ada kita berjuang ataupun tidak untuk menegakkan Islam dalam diri kita, dalam keluarga kita, masyarakat negara kita dan juga peringkat antarabangsa. Masing-masing menjalankan tugas dan tanggungjawab masing-masing. Apa yang saya boleh buat inilah saja. Berceramah, memberi kesedaran, memberi kefahaman kepada masyarakat dengan ilmu yang sedikit yang saya ada. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pencerahan yang saya kira sangat bermakna dan bermanfaat kepada kita semua. Saya kira itu saja sesi kita pada hari ini. Jom Tanya Pakar edisi Geopolitik. Terima kasih sekali lagi kepada Prof atas kesediaan untuk bersama-sama dengan kita pada hari ini. Diharap di masa-masa yang akan datang dapat kita bersama-sama lagi Prof, insyaAllah. Ya, okey, insyaAllah. Baik, sebelum kita mengakhiri sesi kita pada hari ini, tuan-tuan dan puan-puan dialu-alukan untuk like Facebook page Pusat Islam UMP, dan juga tuan-tuan boleh mendapatkan berbagai-bagai maklumat yang disajikan di Facebook page ini dari masa ke semasa. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan, ada sedikit makluman daripada pihak Rustia. Tuan-tuan dan puan-puan boleh memberikan maklum balas tentang perjalanan program dan apa-apa jua perkhidmatan yang disediakan oleh Pusat Islam UMP melalui link yang telah disediakan di bahagian komen, ataupun boleh terus ke portal Pusat Islam UMP di alamat pimpin.ump.edu.my. Di sana ada seksyen bahagian aduan dan cadangan. Dan juga tuan-tuan dan puan-puan boleh mendapatkan kertas-kertas kerja pembentangan oleh siri yang telah diterbitkan oleh berbagai-bagai penceramah-penceramah yang telah kita jemput sebelum-sebelum daripada ini. Saya kira setakat itu dulu perkongsian kita ataupun sesi kita pada kali ini. Saya ucapkan jutaan terima kasih kepada Prof. Kita akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.